Baik Prof, kebanyakan pihak dia menilai pengajaran hadis 40 Imam Nawawi hanya berdasarkan terjemahan semata-mata tanpa memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan. Ayat Al-Quran dipetik sesuka hati, hadis dibaca tanpa memahami kaedah bahasa Arab dan tanpa meneliti keseluruhan tema berkaitan. Gopoh dalam membuat penilaian punca polemik ini tercetus, Prof. Doktor? Saya setuju. Kebanyakan mereka yang menentang pelaksanaan modul hadis 40 Imam Nawawi ini untuk diajar di sekolah-sekolah, pertamanya bukan kerana mereka tidak memahami hadis dengan kaedah yang betul. Bahkan bagi saya, mereka tidak tahu pun sebenarnya apakah itu hadis 40 Imam Nawawi. Kerana kalau mereka sendiri meneliti, menyelak satu-satu kandungan yang terdapat di dalam modul hadis 40 Imam Nawawi ini, mereka sendiri sebenarnya mungkin akan menyokong. Kerana apa? Kerana di dalam hadis 40 Imam Nawawi ini, 42 hadis yang terkandung di dalam hadis 40 Imam Nawawi ini benar-benar akan menjadikan seorang Muslim itu adalah Muslim yang baik. Maksudnya kalau kita nak berurusan dengan seorang Muslim, pastinya kita nak seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang jujur, seorang Muslim yang berakhlak. Umpamanya, kalau kita petik satu hadis yang terdapat di dalam hadis 40 Imam Nawawi ini, kita akan dapati tidak ada masalah pun bagi orang bukan Islam, kerana dia hanya menyentuh berkenaan dengan akidah orang Islam. Umpamanya hadis nombor 2 dalam hadis 40 Imam Nawawi menceritakan tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Di sini hadis 40 Imam Nawawi mengajar, seawal-awal hadis mengajar orang Islam untuk menjadi Muslim yang berkualiti, menjadi Muslim yang mempunyai sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Sifat ihsan ialah sifat bersungguh dalam melakukan sesuatu amalan sehingga dia seolah-olah nampak Allah Azza wa Jalla itu berada pada depan dia. Kerana bila dia nak melakukan sesuatu amalan, apabila dia merasakan Allah sentiasa memerhatikan dia, sentiasa melihat gerak-geri dia, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang jujur. Tapi masalah kita pertama ialah kita tidak melihat isi kandungan hadis 40, asal nama Islam kita cuba untuk menentang. Asal nama Islam, kita cuba untuk membantah. Bantah dulu sebelum faham. Ini adalah satu barah yang akan merosakkan keharmonian negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya tidak nafikan, terdapat manusia yang hanya membaca hadis tanpa mengikuti disiplin. Sebab itu, Finas, saya ada satu buku yang saya tulis khas apabila saya melihat begitu banyak penyelewengan dan kecelaruan yang timbul disebabkan oleh kerana ada pihak yang membaca hadis tidak mengikut disiplin. Saya tulis satu buku yang diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Metodologi Memahami Hadis. Ada 9 kaedah yang perlu dipatuhi oleh seseorang yang ingin memahami sesebuah hadis. Saya bagi satu contoh, tapi contoh ni tak ada kaitan sangatlah dengan hadis yang kita, dengan polemik kita hari ini. Ada seorang yang mengakui bahawasanya diri dia sebagai seorang Quranis. Dia banyak membantah hadis-hadis Nabi SAW. Dia menulis di dalam laman web dia, yang mana dia mengatakan hadis ini, hadis mengelirukan kerana bercanggah dengan Quran, kerana dia kata hadis seolah-olah tidak begitu mengecam seorang isteri yang meniduri orang lelaki lain. Saya menjadi pelik dan keliru, kerana hadis tidak akan sekali-kali mengajar manusia untuk menjadi curang begitu. Jadi bila saya tengok hadis yang dia berikan tu, hadis yang dia beri tu adalah hadis terjemahan. Jadi saya cari hadis yang sebenar dalam lafaz bahasa Arab, saya dapati lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW, la yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Janganlah seorang perempuan itu yuti'na furushakum. Diambil perkataan wata'a. Jadi seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan bahasa Arab yang baik, dia akan faham yuti'na daripada perkataan wata'a bermaksud bersetubuh. Sedangkan di dalam bahasa Arab, wata'a boleh jadi dengan maksud bersetubuh, boleh jadi dengan maksud yang lain, iaitu menghamparkan. Di sini bila Nabi SAW kata la yu'tina furushakum, maksudnya menghamparkan hamparan kamu wahai suami. Seorang isteri tak boleh menghamparkan hamparan kamu pada orang yang kepada orang yang kamu tak suka. Maksud jangan bagi masuklah rumah orang yang suami tak suka. Jadi cuba bayangkan kekeliruan ni berlaku hanya semata-mata kerana kelemahan dalam bahasa Arab, hanya berpada dengan membaca buku-buku terjemahan. Inilah yang menjadi masalah kita pada hari ini. Pertama,
orang yang tidak mahu membaca dan meneliti, bantah walaupun dia tak faham apa yang dia bantah. Yang kedua, orang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab tetapi tidak mengikuti kaedah sebenar, tidak mahir di dalam bahasa Arab. Jadi akhirnya menimbulkan kekeliruan bukan kerana hadis tu bermasalah. Dia, pemahaman dia yang bermasalah.